Ya, kita boleh mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Tajuk dia bab luqatah. Babul luqatati. Babul luqatati. Luqatah ialah seseorang yang menemukan barang yang tercicir di jalan. Ya, pengertiannya apa? Seseorang yang menemukan barang yang tercicir di jalan. Baik, siapa nak mulakan baca silakan. Hadis 965. Saya baca Ustaz. Okey, sila. Saya baca Ustaz Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebiji kurma di jalan. Lalu bersabda, kalau tiada aku khawatir bahawa ia dari kurma zakat, nescaya aku makan dia. Mustafakun ilaih. Ya, muttafaqun alaih. Okey, hadis 965. Hadis sah. Matan, dilarang makan barang pungutan yang dalam syubhat. Dilarang makan barang pungutan yang di dalam syubhat. Hukum haram. Baik, maksud hadis 965 ini, Nabi ketika menemukan sebiji kurma di tengah jalan, baginda tidak mau makan biji kurma tersebut kerana khawatir biji kurma itu adalah sebahagian daripada kurma zakat yang tercicir. Ya, sebab Nabi dia tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Ya. Keturunan Bani Hashim, keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib, dia tidak boleh menerima zakat dan juga sedekah. Apa sebab? Ya, sebab zakat dan sedekah itu adalah kotoran manusia. Apa yang dimaksudkan kotoran manusia? Maknanya harta itu tidak akan suci kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi, ya, nak jadikan suci dia keluarkan zakat. Jadi zakat itu membersihkan kotoran itu. Ya. Sebab itu, ya, keluarga Nabi, ya, dia tidak makan harta zakat dan sedekah. Sebab itu, ya, bila Nabi dapat kurma di tengah jalan tadi, Nabi tidak mau makan sebab dia khawatir ada orang bawa harta zakat itu tercicir, atau dikatakan barang zakat itu tercicir kat tengah jalan. Ya. Dikhawatiri macam itulah. Sebab itu Nabi tidak mengambilnya. Dan memungut barang yang tercicir di tengah jalan, tapi tidak boleh memakannya lebih dahulu sebelum memperolehi penjelasan. Ada satu kisah hal macam ni. Teringat satu kisah. Ya. Dikatakan dia ahli sufi. Macam tu, ahli sufi.
maknanya orang yang benar-benar menjaga hal-hal subahat. Ya, dia terjumpalah sebiji apple, ya, di sebatang sungai. Jadi ya, dia tidak mau memakannya, ya, dan dia, ya, rasa mesti ada pohon-pohon apple di sebelah, ya, hulu. Ya, dia dapat dihilir. Jadi mesti ada pohon apple di sebelah hulu dan mesti ada tuannya. Dia fahamkan macam tu lah. Ya. Maka diikutilah jalan sungai tadi tu, ya, sampailah ke hulu. Memang betul terjumpa satu ladang apple. Maka ya, dia pun pergi kepada tuan punya apple tu. Dia kata, saya terjumpa apple ni di hilir sana. Tapi saya tidak mau memakannya sebab bukan hak saya. Yes, jadi saya nak pulangkan kepada tuan. Ya, dia punya jujur tu tak pernah dilakukan oleh sesiapa. Macam tu. Jadi pada pandangan tuan punya kebun ni, ya, jujur betul orang ni. Ikhlas betul orang ni. Sampai sebiji kurma macam tu tercicir pun, ya, dia tidak mau makan, bahkan dipulangkan kepada tuannya. Ya. Maka oleh kerana kejujuran dia, keikhlasan dia, tuan ni berkenan nak jadikan menantu. Itu pula, nak jadikan menantu. Ya, kerana ya, ikhlasnya, ya, jujurnya hati dia tu. Tu. Jadi nak jadikan menantu, maka ditawarkanlah kepadanya, ya, untuk jadikan menantu. Tapi dia katakan bahawa anak aku ni, ya, buta huruf. Ya, kemudian dia hodoh, ya, dan ya, maknanya tak berpelajaran lah, tak pandai mengaji dalam kisahnya, macam tu lah. Tak pandai mengaji, ya. Dia katakan buta huruf, ya, kemudian hodoh, ya. Adakah kamu, ya, mau, ya, jadikan dia sebagai isterimu? Ya. Jadi, ya, si ahli sufi ni, ya, menerimalah tawaran itu. Dipikir-pikir, dia pun terima tawaran itu, ya. Kemudian, ya, dinikahkan oleh orang tua ni, atau tuan kebun ni. Maka, ya, didapati rupanya di sebalik itu saja orang tua ni nak menguji, ya, keikhlasan dia. Sebenarnya anaknya tak hodoh, anaknya cantik, anaknya pandai mengaji, ya. Saja si tuan ni nak menguji dia, ya. Tapi itulah, ya, keikhlasan itu dibalas dengan keikhlasan, kejujuran dibalas dengan kejujuran. Jadi macam itulah, ya, terkadang, ya, kalau kita jumpa barang bukan hak kita, kita mesti ada terasa sesuatu yang tidak senang buat kita, ya, tidak sedap buat kita, ya. Itu maknanya, ya, kita tidak, kita terasa benda itu ada subahat. Kalau kita lakukan atau kita buat atau ambil, ya, kita rasa subahat. Macam contoh kita jumpa dompet, ya, kita jumpa dompet, ya. Dompet tu bukan, ya, kita punya, ya. Tapi kita terasalah, ya, yang, ya, kalau kita ambil ni, ya, bukan hak kita. Dalam tu ada isi duit dan sebagainya, IC dan sebagainya. Mesti kita rasa tak sedap, ya, kerana apa? Ya, bukan hak kita. Tapi kalau orang yang kaki mencuri ni, ya, dia tak ada kisahlah, ya. Tapi, ya, kalau orang yang benar-benar jujur, ya, memang dia takut nak mengambil hak itu, ya. Dia akan pulangkan. Apalagi IC itu ada alamat, ya, maka dia akan cari, dia akan sampaikan, ya. Macam itulah kejujuran. Jadi Nabi sendiri pun, ya, pasal sebiji kurma, begitu ikhlasnya dia tak nak makan. Kerana apa? Takut, ya, benda itu syubhat.
Baik, kita teruskan lagi hadis selanjutnya. Siapa nak baca, silakan. Sila, siapa nak baca? Kena buka mic kalau yang nak baca. Saya baca lah Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW lalu bertanya dari hal pungutan. Maka sabdanya, perhatikanlah wadahnya dan pengikatnya. Kemudian berilah tahu dia setahun. Jika datang yang empunya, berikanlah. Dan jika tidak, maka sesukamu dengannya. Ia bertanya, bagaimana kambing yang sesat? Sabdanya, iaitu untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Ia bertanya, bagaimana unta yang sesat? Sabdanya, tidak ada urusanmu terhadapnya. Ada padanya tempat airnya dan sepatunya. Ia biasa datang ke air dan makan pohon-pohon hingga tuannya menemui dia. Muttafaqun alaih. Baik, semak. Ah, 966. Hadis sah. Catatkan ya, hadis sah. Matan. Diperintah mengumumkan barang pungutan. Diperintah mengumumkan barang pungutan selama 1 tahun. Sesudah 1 tahun, kalau tidak ada yang mengaku, terserah kepada yang memungut. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya mak semula. Hadis yang dibaca tadi ada beberapa perkara. Pertama, barang yang tercicir di tengah jalan ada beberapa macam. Bila benda mati, maka penemunya boleh memungut dari tengah jalan, kemudian menyimpannya selama 1 tahun. Serta ia mewajibkan mengumumkan penemuan barang itu selama 1 tahun. Apabila ternyata tidak ada orang yang menyatakan bahawa barang itu miliknya, maka penemunya berhak untuk memilikinya. Jadi, diterangkan dalam hadis ini, kita kena perhatikan wadah. Wadah ni bekas dan juga pengikatnya. Apa dia punya bekas, apa dia punya pengikatnya. Kita kena camkan atau jaga hal itu. Jadi, contoh kalau misalnya di kampung, kita jumpa barang ni berharga di tengah jalan. Maka pada hari Jumaat contohnya, dia diumumkan kepada penduduk situ, siapa yang kehilangan barang tersebut. Tapi
jangan sebutkan barang apa di dalamnya. Ya. Nanti ramai yang mengaku. Ya. Ataupun ada sesuatu yang perlu dirahsiakan, iaitu pengikatnya dan juga karungnya ataupun bekasnya. Jadi bila ada orang mengaku, boleh ditanyakan bekasnya bekas apa, pengikatnya pengikat apa, ataupun warna kotak tu warna apa contoh. Jadi benda-benda yang boleh disoalkan kepada orang yang menuntut. Kalau dia punya, dia tentu tahu. Tapi kalau orang mengaku, dia main reka-reka. Sebab itu jangan dijelaskan keseluruhan. Ya, kalau dikatakan barang, berharga, sebut saja barang berharga. Ya. Contoh misalnya kata biasa di masjid ni, orang tercicir jam. Kadang jam mahal-mahal tercicir ketika dia berwudu. Ya. Maka pihak masjid pun mengumumkan, ada jam yang berharga tertinggal, siapa yang kehilangan boleh tuntut pada contohnya kepada pihak jawatan kuasa masjid ataupun kepada Pak Imam contohlah, atau kepada setiausaha. Jadi ditentukan macam tu. Kemudian orang yang menuntut tadi dia akan kata, saya kehilangan jam. Kita akan katanya jenama apa. Jenama jangan disebutkan. Jenama apa. Jadi kalau dia punya, betul jenama itu. Tapi kalau bukan dia, memang direka lah. Saja nak menuntut. Sebab itu kena rahsiakan. Ada sesuatu yang perlu dirahsiakan. Jangan dibuka keseluruhannya. Kalau buka nyatakan keseluruhannya, itu saya kata nanti ramai yang mengaku. Siapa kehilangan jam Rolex ni? Contohnya, ramailah yang mengaku nanti jawabnya. Jadi itu adalah pelajaran daripada hadis ini. Dan kita perlu nyatakan selama 1 tahun. Contoh sebut bulan pertama, dah maklumkan. Bulan kedua maklum sampai 12 bulan. Dah dibagi tahu kepada orang kampung situ atau penduduk situ, tak ada yang mengaku. Maka itu adalah hak orang yang memungut. Jadi hak kepada orang yang memungut. Ini adalah jalan syariat. Macam tu. Kita tak boleh terus miliki. Melainkan kita kena umumkan selama 1 tahun. Nombor 2, dalam hadis ini, apabila barang yang tersebut atau tercicir di tengah jalan berupa kambing, barang hidup lah, maka hendaklah penemunya memungutnya. Sebab kalau tidak dipungut, mungkin sekali akan dimakan oleh serigala atau binasa di tengah jalan. Mana binatang yang kecil seperti kambing tercicir, seekor-seekor, mungkin akan jadi mangsa kepada serigala, kepada binatang buas. Jadi ia boleh dipungut. Boleh kalau seandainya seekor tercicir. Tapi boleh dipungut dan ditahan dahulu. Sehingga orang-orang ada yang mengatakan dia kehilangan, kita pulangkanlah. Kalau dah tak ada tu, maknanya jadi hak kita lah. Nombor 3, yang besar pula. Apabila barang yang tercicir itu berupa unta, lembu, kerbau lah kita kiaskan. Yang besar-besar lah. Penemunya tidak boleh mengambilnya. Kerana unta tahu sendiri ke tempat mana ia akan dapat berlindung dan kemudian kelak akan datang tuannya mengambilnya. Kalau unta ni katanya dia tahu tempat dia nak pergi minum. Dia tahu tempat minum dia. Jadi tuannya akan tahu ke mana dia pergi. Jadi itu pelajaran yang kita dapat daripada hadis ini. Kalau benda yang besar atau binatang yang besar, kita tidak boleh terus miliki. Sebabnya itulah kemungkinan nanti tuannya akan mencarinya
ataupun dia akan kembali sendiri, ya, ke tempat yang selalu dia tuannya bagi makan ataupun minum. Ya. Itu dikatakan ya, barang tercicir ni bukan hanya benda mati, ya, tapi ada juga benda hidup. Benda mati ni macam tadilah, barang-barang, ya, atau benda mati. Ada juga tercicir benda hidup seperti ya, kambing, ya, dan binatang yang lebih besar, unta, lembu, kerbau dan sebagainya. Ya. Jadi keputusannya dalam segi hukum ini, ya, barang yang tercicir berupa benda mati, maka pemungutnya wajib mengambilnya selama 1 tahun dan mengumumkan kepada masyarakat. Ya. Bila tidak ada yang mengakui setelah 1 tahun diumumkan, pemungutnya halal memilikinya. Untuk kambing, maka pemungutnya berhak memilikinya selama tidak ada pemiliknya yang mengambilnya. Sedangkan untuk unta, pemungutnya tidak berhak apa-apa. Yang benda yang besar lah, binatang yang besar. Ya. Itu kena tahulah. Baik, kita teruskan hadis selanjutnya. Siapa nak baca? Yang baca ni minta buka mic. Sebab mic tu saya tutup tengah ada bising. Ada bising. Jadi saya tutup. Okey, siapa nak baca? Silakan. Hadis 967. Silakan. Mic kena buka lah. Siapa nak baca? Saya baca dah Ustaz. Okey, sila. 967 ya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man awa dallatan fahuwa dallun ma lam yu'azrifha, riwayat Muslim. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melindungi satu binatang yang sesat, maka ia itu orang yang sesat selama ia tidak memberitahukannya. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Lagi satu. Keterangan. Lagi satu. Hadis. Riwayat dia oleh Muslim. Hadis. Hadis 668. Okey. An Iyad bin Himarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajadalu qatatan falyushhid zawai adlin wal yahfaz ifasaha wa wika'aha summa la yaktum wa la yughayyib fa in jaa rabbuha fahuwa ahaqqu biha wa illa fahuwa malullahi yu'tihi man yasha'u. Riwayat Ahmadu wal arba'atu illa Tirmizi wa sahahahu nu Uzaimah wa ibnul Jarudi wa ibnul Hibban. Dari Iyad bin Himar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa dapat satu barang yang tercicir, maka hendaklah ia saksikan dengan 2 orang yang patut, dan hendaklah ia pelihara wadahnya dan pengikatnya. Kemudian janganlah ia sembunyikan dan janganlah ia hilangkan, kerana jika datang yang empunya, maka ia lebih berhak kepadanya, dan jika tidak, maka iaitu hak Allah yang ia berikan kepada siapa yang ia kendaki. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4 kecuali Tirmizi, dan disahkan dia oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban. Terangan macam Ustaz tak? Tak ya. 967 catatkan hadis sah. 967 hadis sah. Matan dia, dilarang melindungi binatang yang sesat tanpa diumumkan.
tanpa diumumkan, hukum berdosa. Hadis 968, hadis sah. Matan, orang yang mendapat barang pungutan diperintah mengadakan dua saksi. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya mak semula hadis 967. Ya. 967, orang yang memungut binatang yang tersesat di tengah jalan kerana khawatir binatang itu akan binasa. Masa si pemungut adalah orang yang sesat pula apabila dia tidak mengumumkan penemuan binatang itu kepada masyarakat, dan pemungutnya itu dikatakan tidak sesat apabila ia menyerahkan kepada pemiliknya. Kita ambil binatang sesat, kita pun sesat. Ya? Maknanya kita juga tergolong yang sesat kalau kita tak umumkan. Jadi kita kena umumkan ya, kepada masyarakat yang kita jumpa ya, binatang sesat. Ya. Dan sehingga ya, dapat diketahui tuan punya binatang itu. Ya. Jadi ya, ini yang dimaksudkan dalam hadis 967. Ya. Jadi kita kena mengumumkan. Kalau kita tak mengumumkan atau memberitahu, kita pun tergolong orang yang sesat. Itu yang hukum dia berdosa. Ya, kita berdosa. Ya, kita mengambil bukan hak kita. Ya. 968 pula. Ya, 968 tadi. Orang yang menemukan barang yang tercicir di tengah jalan, wajib dia memelihara, menyimpan dan merawat barang itu, seraya mengumumkan kepada masyarakat. Bila datang pemiliknya, hendaklah ia serahkan kepadanya. Tetapi bila tidak ada seorang pun yang mengaku jadi pemilik atas barang itu, berarti ini adalah kurnia atau rezeki Allah berikan kepada dia. Ya, rezeki dia. Macam ya, rikas, iaitu ya, harta yang tersimpan, harta karun. Contohnya, kalau seandainya contoh di kebun kita, di kebun kita terdapat satu peti. Peti itu berisi emas, contohnya lah ya. Itu dikatakan sebagai harta karun. Jadi, itu sebenarnya hak kita sementara. Tapi kita kena umumkan. Ya. Kita kena umumkan kepada masyarakat yang kita jumpa barang. Ya, ada satu barang kita jumpa, ini barang berharga. Jadi jangan dijelaskan jugalah. Mesti ada rahsia-rahsia yang perlu disimpan ya. Jadi kita umumkan selama 1 tahun. Itu pun kalau kawasan kita tu ada penduduk. Tapi kalau kawasan itu tidak ada penduduk, ya, kita tak perlu umumkan. Itu hak kita. Jadi rezeki kita. Tapi kalau tempat tu memang ada penduduk, maka kita kena umumkan selama 1 tahun. Dan 1 tahun tak ada orang yang mengaku, ataupun ada orang mengaku tapi bohong, dia tidak tepat, ya. Maka ya,
harta itu jadi hak kita. Walaupun satu peti itu penuh dengan emas sekalipun, itu dah rezeki kita. Itu maknanya macam tu. Sebab itu kena umumkan selama 1 tahun. Ya. Sebab itu terkadang orang hilang pun macam tu juga. Orang hilang ni disahkan nanti selama 1 tahun dah tidak ditemui, baru disahkan dia mati. Ya. Dikategorikan dia sudah mati. Ya. Kalau seandainya sudah 1 tahun berlalu. Macam itulah. Ya. Baik ya, seterusnya iaitu hadis selanjutnya. Hadis 969. Okey, siapa lagi nak baca? Silakan. 969. Siapa-siapa boleh je buka ya. Kalau tertutup mic tu. Ustaz, sebelum tu nak tanya Ustaz. Sebelum tu nak tanya yang dikata kena ada 2 saksi tu. Oh ya. 2 saksi tu Dua saksi. Ya betul-betul. 2 saksi ni maknanya ya, saksi itu orang yang dipercayai. Contohnya misalnya kata kalau barang itu jumpa, ya, terjumpa itu di laman kita contoh, ataupun di tanah kita, cangkul-cangkul tercangkul peti itu. Jadi siapa yang jadi saksi? Jadi saksi mesti orang yang berdekatan dengan kita. Orang yang paling rapat dengan kita, bukan orang lain, mesti kerabat. Sebab apa? Kalau orang lain nanti dia pecah rahsia. Bila pecah rahsia, ya, dia kata dipecahkan lah. Nanti kalau apa kita kongsi lah, contohnya. Ya, dia punya petinya macam ni, ya, warna macam ni contohnya. Ya. Jadi bila pecah rahsia, ya, jawabnya kita telah menyerahkan barang itu bukan kepada haknya. Sebab itu saksi tadi saksi yang dipercayai dalam kalangan keluarga kita. Ya, saksi apa? Saksi kita dapat benda tu. Ya. Sebagai saksi. Itu maknanya untuk lebih jelas lah. Adakan saksi. Itu dikatakan saksi itu jangan orang lain. Ya, kalau benda-benda yang paling berharga macam tu. Ya. Jadi orang yang dipercayai. Kalau misalnya kata benda tu di masjid biasa, kalau di masjid, ya, maka ahli masjid saja yang tahu. Ahli masjid yang tahu, tak boleh terkeluar daripada itu. Nanti bahaya. Semua orang mengaku. Itu ya, faham ya, yang dikatakan saksi itu. Saksi itu adalah orang yang kita sendiri percayai, bukan orang lain, kalau boleh keluarga sendiri. Ya, atau daripada kalangan. Kalau misalnya kata jemaah, daripada jemaah itu saja yang tahu. Lagi, siapa nak baca? Silakan. Hadis 969. Okey, saya baca Ustaz. Sila. Dari Abdul Rahman bin Osman At-Taimi, bahawasanya Nabi SAW larang memungut ciciran orang haji. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Ya. Lagi satu. Nak baca satu lagi Ustaz? Ya, saya. 970. Hadis 970 dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah tidak halal binatang buas yang bersiung dan tidak halal keldai negeri dan tidak halal memungut kepunyaan kafir mu'ahad kecuali ia tidak lagi perlu kepadanya. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud. Okey, catatkan ya, hadis 969, hadis sah. Matan, dilarang
barang keciciran dari orang haji. Hukum haram. (970) Hadis boleh dipakai. Matan, dilarang mengambil barang pungutan kafir mu'ahad hukum haram. Baik, kita semak semula hadis 969. Hadis 969 ini, ya, orang yang menunaikan haji dan pakai ihram, ya, jangan buat kerja suka memungut. Ya. Nampak barang-barang tercicir, kita pungut. Tahu tak? Bila kita pungut, kita sudah bertanggungjawab untuk menyerahkan kepada Tuan punya. Sebab itu, ya, bila berkaitan dengan haji ni, kita jumpa barang tercicir, biarkan je. Ya, sebab ada, ya, mereka yang dilantik untuk kerja dia memungut barang-barang tercicir. Ya. Kalau kita jumpa, ya, kita dah bertanggungjawab nak cari hotel yang tempat dia duduk, nak serahkan dia satu kerja untuk kita. Kita sedang beribadat. Tetapi seandainya, ya, ia satu bilik dengan kita, ya, maka kita jangan abaikan. Maknanya kita pungut. Contohnya misal kata kita jumpa, ya, beg tu, ya, kawan kita, kawan sebilik. Di situ ada pasport dan dokumen-dokumen lain lah. Ya. Jadi kita ambil. Kenapa? Ya, supaya tidak menyusahkan sahabat kita satu bilik itu. Kalau tak, ya, sudah tentu dia susah. Ya, hilang dokumen-dokumen yang ada dalam situ, untuk dia balik dan sebagainya tentu susah. Apalagi pasport, ya. Contohnya. Jadi, ya, kalau itu memang satu bilik dengan kita, tak mengapa. Ya, tidak ada salahnya. Tapi kalau bukan, Afrika ke, contohnya, orang Afrika ke, orang mana ke, jangan pungut. Ya. Ini menyusahkan kita nanti. Sebab itu di sini dikatakan, ya, hukumnya haram. Kita haram. Ya. Jangan bawa kerja kalau seandainya kita sedang memakai ihram melakukan haji. Biar ada yang ditugaskan untuk memungut, biar dia pungut. Ini satu. Hadis 970 ini ada beberapa yang disebut di sini. Dia kata, binatang buas yang bersiung tidak halal. Bersiung ni mana bertaring. Ya, tidak halal. Jadi sebenarnya ada beberapa, ya, binatang yang tidak dihalalkan oleh Nabi, ya, termasuk binatang yang bersiung atau binatang bertaring. Ya, bertaring. Yang kedua, ya, iaitu binatang yang makan menyambar. Ya. Itu juga diharamkan kita makan. Dan yang ketiga, binatang yang hidup dua alam. Binatang hidup dua alam ni sama-sama kuat, ya. Jangan kuat di air, ya, tapi tak kuat di darat. Itu tak boleh, ya. Dia dua-dua kuat. Contohnya macam penyu. Penyu ni dia boleh hidup sama, ya, lamanya dengan di darat.
Jadi ya penyu tu termasuk dua alam. Tapi kalau ada dikatakan apa, selalu orang kita haramkan ketam batu, ya. Ketam batu ni sebenarnya dia hidup satu alam, ya. Satu alam mana? Iaitu dia hanya hidup yang ada air. Dia kuat pada ada air. Kalau di darat, dia tak boleh hidup lama. Dia kering, dia akan mati. Dia perlukan air untuk hidup. Sebab itu orang kata ketam batu tu haram. Ya sebenarnya tak. Ketam batu sebenarnya tak ada haram. Sebabnya dia tak boleh hidup lama di darat macam mana penyu. Penyu boleh hidup lama di darat. Macam mana dia lama di air. Ketam batu ni sebenarnya di air saja dia boleh hidup lama. Ya, kalau kat atas darat je dia sampai masa dia boleh mati. Sebab itu ia tidak termasuk. Tapi orang kata sebab dia boleh hidup. Bila kat darat tu dia boleh hidup. Ikan sembilang pun boleh hidup. Kalau kita ambil ikan sembilang, kat atas darat tu masih hidup lagi. Masih berketik-ketik lagi. Lama hidup. Tapi boleh ke dia hidup selamanya? Untuk di darat? Tak boleh. Dia perlukan hidup di air. Macam itulah maknanya. Dia boleh hidup sedikit di darat. Tapi bukan selama. Sebab itu dikatakan dua alam ni yang sama berat. Berat di air, berat di darat. Sama-sama. Itu maknanya itu dua alam. Itu kena faham dua alam. Baik, binatang yang bertaring. Binatang yang bertaring macam rimau dan sebagainya itu bertaring itu. Kemudian yang makan menyambar. Akan menyambar macam elang, itu semua jenis makan menyambar. Kemudian binatang yang hidup dua alam, dua-dua berat, itu juga diharamkan. Ada satu lagi binatang yang makan kotoran saja, makan tai, contohnya. Itu juga termasuk binatang yang haram dimakan. Itu haram pada hadis, pada hadis. Mana kalau kita makan pun dia tak berapa baik. Tabiat binatang tu tak berapa baik. Jadi lebih baik kita tak payah makan. Selain daripada Al-Quran mengatakan binatang yang diharamkan darah, bangkai, daging babi, itu Quran. Yang hadis yang tadilah. Jadi termasuk dalam hadis yang kita baca ini. Hadis yang kita baca ini iaitu menyebutkan binatang yang bersiung, yang bertaring. Perempuan nak ke kalau dibagi daging rimau? Nak ke? Nak. Sudah tentu tak nak. Jadi tabiat binatang yang bertaring ni tabiatnya tak cantik. Mana tabiat tak cantik. Jadi elok kita elakkan. Macam contoh burung merpati mematuk. Cantik kan dia punya tabiat dia. Berbeza dengan gagak, dengan binatang-binatang lain, burung-burung yang lain yang menyambar makannya. Tabiat dia tak apa baik. Kalau merpati sopan je kita tengok cara dia makan. Kan burung merpati. Jadi itu nama mematuk, macam ayam dan sebagainya, mematuk. Jadi yang hidup dua alam pun macam tu juga, binatang hidup dua alam. Tabiatnya tak apa cantik. Banyak binatang yang hidup satu alam yang boleh dimakan. Tapi kenapa kita nak cari makan yang dua alam juga? Jadi lebih baik kita tinggalkan benda itu. Tapi satu lagi disebut dalam hadis ini mengenai tentang keldai kampung. Keldai negeri namanya. Kenapa keldai itu diharamkan? Kita kena tahu jangan kita terus keldai tak boleh makan lah, Nabi haramkan. Kita kena tahu tafsiran dia. Keldai yang diharamkan ni, kalau dia harta rampasan perang belum dibagi, termasuklah keldai itu termasuk harta rampasan perang, belum dibagi, kita tak boleh makan.
Tak boleh sembelih dia sebab belum dibagi lagi. Itu satu. Haramnya kerana belum dibagi. Kedua, keldai ini diharamkan. Yang kedua, kerana hampir pupus. Kalau binatang tu hampir pupus, mana-mana kerajaan pun dia akan mengharamkan binatang-binatang yang hampir pupus. Dia haram memburu, dia haram makan. Sebab apa? Binatang-binatang itu binatang yang dilindungi, dipelihara. Sebab apa? Dah hampir pupus. Nah, zaman Nabi pun ada macam tu juga. Nabi haramkan keldai itu kerana keldai itu dah hampir pupus. Lepas itu diharamkan makan keldai. Supaya apa? Membiak balik. Bukan haram berterusan ya, haram sementara. Kita pun macam tu, seandainya lah di tempat kita ni lembu dah tak ada. Dah kepupusan. Kerana apa? Kerana wabak, bukan kerana dimakan. Biasa kalau disembelih ni, lembu rasa tak pernah habis. Dia tak tahu ada lembu, banyak lembu. Tapi kalau wabak, banyak lembu-lembu akan mati, yang kecil, yang besar dan sebagainya. Jadi pada masa itu sudah kepupusan benih lembu. Jadi pada masa itu kerajaan wajib mengharamkan rakyatnya memakan lembu. Apa tujuannya? Untuk membiarkan semula. Itu memang tak salah. Itu dikatakan haram sementara. Jangan kata nanti, keldai ni haram. Cara kita mentafsirkan. Dalam hadis ni, Nabi haramkan keldai negeri. Lalu kita pun, bila dengar ada keldai, kita tak nak makan. Haram. Salah, sebab dia ada penafsirannya mengenai keldai tadi. Pertama, kalau dia termasuk harta rampasan perang. Yang kedua, harta rampasan perang yang belum dibagi. Yang kedua, kalau dia kepupusan, sudah pupus, maka diharamkan sementara. Dan diterangkan juga dalam hadis ni, iaitu barang tercicir kafir mu'ahad. Tahu tak kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad ni kafir yang duduk di negara Islam. Dia berjanji tak nak ganggu gugat orang Islam. Dan dia patuh dengan undang-undang negeri Islam tu. Jadi dia patuh. Jadi dia tidak mengapa-apakan orang-orang Islam. Itu namanya kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian. Yang dikatakan kafir harbi ini memerangi orang Islam. Itu namanya kafir harbi. Dia memerangi orang Islam. Yang disebut dalam hadis ini kafir mu'ahad. Kita pun tak boleh ambil barang dia kalau tercicir. Kita tak boleh ambil. Kecuali dia kata, aku tak nak, ambil lah. Dia kata macam tu. Ambil lah, saya tak nak, ambil lah. Kecuali dia kata, kalau suruh ambil lah. Macam kita jumpa lah barang dia tercicir. Kan biasanya barang dia ada tanda-tanda dia. Ada logo-logo dia. Jadi kita tahu, ini kita punya jiran ni punya barang ni. Jiran kita ni kafir mu'ahad. Kita pun bagi kat dia. You punya barang ni sudah ada cicir. You punya kan ni. Contohlah kita kata. Ini you punya kan ni. Yalah, saya punya. You jumpa mana? Sanalah tepi longkang. Contohnya. Tepi longkang. Kemudian kata dia, tak apalah, you ambil lah. Saya pun sudah tak mahu itu barang. Dia tak nak, kita pun ambil. Tak apa. Okey, sekadar itu untuk hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada tajuk luqatah tadi, luqatah barang tercicir. Akan datang kita masuk tajuk baru, iaitu faraid. Babul faraid. Bab faraid. Pusaka. Pembagian pusaka. Faraid namanya. Okey, itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.